So hari ini bersama dengan Cikgu Farah, kita belajar pasal sejarah. So masih lagi di bab 3 tingkatan 4 KSSM. So hari itu Cikgu explain kedatangan Jepun ataupun Perang Dunia Kedua di Asia Pasifik. Yang ni pula bila dia dah dapatkan tanah Melayu, apa yang dia buat. Okay, so pertama sekali dia ubah dasar pentadbiran, dasar ekonomi yang kedua, lepas tu yang ketiga pula dari segi dasar sosial. Okey, so dari segi dasar pentadbiran, yang pertama dia ubah dari segi ketenteraan, iaitu ketenteraan Jepun. So tadi tanah Melayu telah ditadbir dari segi ketenteraan. Okey, lepas tu ada Raja-Raja Melayu. So dia kena explain dengan Raja-Raja Melayu apa diorang punya tanggungjawab. Lepas tu kepimpinan tempatan. Maksudnya ni parti-parti politik yang sedia ada ataupun rakyat tempatan lah, yang pemimpin parti politik tempatan. Okey, lepas tu dari segi ekonomi kita ada rancangan pengeluaran 5 tahun. Lepas tu dia ada rancangan perindustrian 5 tahun. Cikgu buat short form je. So korang take note apa yang cikgu cakap. Okey, lepas tu dia ada wang pokok pisang. Okey, wang pokok pisang ni dia menggantikan wang dolar British. Okey, nanti cikgu explain further. Okey, so dari segi dasar sosial pula, dia dari segi pendidikan, dia telah menerapkan pendidikan Jepun. Lepas tu dia ada dari segi agama. So walaupun dia dah ambil tanah Melayu, dia still hormat agama Islam. Nanti cikgu explain. Okay, lepas tu dia ada dari segi catuan makanan. So diorang dekat sini yang kelemahan pentadbiran Jepun, sebab diorang ada pembaharuan Meiji. So Jepun sendiri pun ada masalah bekalan makanan apa semua ni. Jadi dia tak nak benda tu berlaku di tanah Melayu. So dia nak kontrol semua bekalan makanan diorang. Tapi kontrol dia tu terlampau kontrol, sampai orang markup harga tinggi-tinggi bila jual beras, gula semua tu, sebab benda tu sangat limited. Okey, lepas tu dari segi makanan, yang ketiga, keempat adalah dari segi penduduk. Maksudnya dari segi rakyat lah. So Jepun layanan dia terhadap kaum berbeza-beza. So Melayu dengan India dengan pribumi dilayan dengan cara yang baik. Walaupun ada memang diseksa apa semua, tapi still compare to China, dengan kaum Cina, dia lagi dahsyat dengan kaum Cina. Dia tak suka kaum Cina. Sebab apa? Nanti cikgu explain. Okay, so first cikgu akan explain dari segi dasar pentadbiran. Okay, so untuk ini cikgu padam sebab tak muat. Okay, so dari segi dasar pentadbiran, dia ada ketenteraan Jepun dengan Raja-Raja Melayu dan juga kepimpinan tempatan. Okay, so untuk ketenteraan Jepun, dia selepas sampai tanah Melayu ni, tanah Melayu ditadbir dari segi ketenteraan. So pentadbiran tentera. Okay, so time ni tanah Melayu, so tanah Melayu dia bergabung dengan Sumatera. Okay, lepas tu dia bergabung dengan Sumatera dan pusat kepimpinan dia berada di Singapura. So berpusat di Singapura. Dan Singapura pula dipanggil sebagai Shonento ataupun Pulau Cahaya. Okay, lepas tu tanah Melayu pula dipanggil sebagai Malai Baru. Malai Baru tu maksud dia Melayu Baru. Okay, lepas tu tapi sebab ada perbezaan dari segi politik dan juga ekonomi antara tanah Melayu dengan Sumatera ni, Sumatera politik dia lain. Macam sebab Sumatera kaum dia lain pula. Kalau tanah Melayu dia ada Cina, Melayu, India. So dia punya cara untuk dapatkan sokongan tu kena lain, politik dia lain. So Jepun perasan benda ni, jadi dia kata dua negara ni tak boleh bergabung sebab diorang kena guna metod yang berbeza. Macam mana nak dapatkan sokongan. Jadi diorang pun pecahkan. So Perlis, Kedah,
bawah Thailand. Di bawah pentadbiran Thailand. Dan ni. Okey, lepas tu untuk Sarawak, Sabah dengan Brunei di bawah pentadbiran Governor General. So dia bahagi-bahagi macam tu. Sebelum ni Tanah Melayu dia pentadbiran dia dengan Sumatera dia buat sama. So Sumatera time ni dia buat lain. Tapi yang korang perlu tahu yang ni je lah untuk Tanah Melayu. Okay, lepas tu untuk Sabah dengan Borneo dengan Brunei ni pula dipanggil sebagai kita Borneo. Ataupun dalam Borneo sebenarnya, tapi dalam sebutan Jepun Borneo gitu. Okay, so time ni pentadbiran telah pun dipecahkan. So senanglah diorang nak mentadbir ikut dan dapatkan sokongan ikut politik dengan ekonomi masing-masing. Macam tu. Okay, so dari segi Raja-Raja Melayu pula, so macam biasa, iaitu cikgu buat dekat sini je, iaitu adat resam dan juga agama Islam. Macam biasalah. Itu je tugas-tugas Raja-Raja Melayu ni, iaitu dari segi agama Islam dan juga adat resam. Okey, selepas tu dia cakap diorang iktiraf kedudukan Raja-Raja Melayu dan di bawah Governor Jepun. So apa-apa tindakan diorang still akan di bawah pemantauan Governor Jepun. Okey, lepas tu untuk kepimpinan tempatan pula, untuk dapatkan sokongan diorang dinaikkan pangkat. Ini yang orang cakap tali barut Jepun tu. Sebab diorang dapat duit, dapat kekayaan, dapat kemewahan. Siapa tak nak? Tinggal just ikut arahan Jepun je. Dapat naik pangkat, hidup selesa, hidup mewah. Lepas tu diorang dapat mengurangkan masalah kekurangan pegawai. So diorang tak perlu nak panggil orang dekat Jepun untuk membantu dalam pentadbiran. Just latih pemimpin tempatan yang sedia ada, yang dah ada berpendidikan. Lepas tu diorang mendapatkan sokongan. So orang tengok, wow, penduduk Tanah Melayu ni semua ada pekerjaan, apa semua ada jawatan. Okay, lepas tu diorang pun tubuhkan ILPPM ataupun dipanggil sebagai Kuo Kurenjo. So diorang lah yang akan mengurus dalam bidang pentadbiran. Macam itulah cara dia nak dapatkan sokongan. Okey, itu sahaja dari segi dasar pentadbiran. So video yang seterusnya nanti cikgu akan explain untuk dasar ekonomi pula. Okey, itu saja. Assalamualaikum. Jangan lupa like and subscribe. Bye.